Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman Ta'ala akan kita dan insyaAllah malah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung. Kat mana dah muka surat? Surat 30 baru nak start. Orang Islam sebagai adin, orang baru nak masuk. Okey, insya-Allah kita masuk bab yang kedua, sebagaimana yang kita tahu dah, kitab kita ni ada 4 bab, gitu tak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Jadi insya-Allah kita masuk bab yang kedua, yakni Islam sebagai ad-din. Ya. Mana? Dah hari. Dah hari. Ya. Tiga puluh dua. Definisi kedua. Ya. Kita dah cek adik. Kali kita cek dalam tu dulu, dalam Facebook. Okey. Sama kan ni? Definisi pertama ke Islam menurut istilah syarak menurut istilah syarak Okey. Jadi insya-Allah kita sambung. Kita masih dalam Islam sebagai ad-din. Jadi bab yang kedua. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Jadi pengertian Islam menurut istilah syarak. Pengertian Islam dari segi syarak ialah mentauhidkan Allah, patuh, tunduk dan jujur hati kepadanya, serta beriman dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dari segi syaraknya, Islam ni adalah mentauhidkan akan Allah. Nombor satu sekali. Betul dah. Jadi nombor satu adalah mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Rukun Islam yang pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ni kita mensatukan Allah Subhanahu wa taala dan membenar segala kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang panggil 2 kalimah syahadah. Yang pertama sekali. Jadi patuh, tunduk dan jujur hati kepadanya serta beriman dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Maka kalau tidak ada tauhid, tak patuh, tak tunduk, maka tak lepas dari segi syaraknya. Syarak ni benda hukum syarak tu dah. Sebab tu mengaji, mengenal Allah itu, mentauhidkan Allah Ta'ala itu hukum dia benda wajib syarak. Dipanggil. Dia wajib syarak mengenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Ngaji ilmu akidah wajib syarak kan? Wajib syarak. Dia. Okey.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi ta'rif yang pelbagai tentang Islam menurut suasana majlis dan keadaan orang yang bertanya. Tengok Rasulullah hebat ya. Nah, jadi tarikh Islam ni pelbagai bentuk menurut suasana majlis dan orang yang bertanya. Masuk Islam ni ada peringkat yang pertama, peringkat yang kedua, peringkat yang ketiga, peringkat yang keempat untuk memahami Islam. Nampak? Jadi Islam peringkat pertama duduk mana, peringkat kedua setara mana, peringkat tiga setara mana, peringkat keempat setara mana. Sebab bila kita cakap dengan orang awam, kita buat cara orang awam. Nah, tu dia. Bila cakap dengan orang yang khusus, kita bercakap cara khusus. Dah, orang tinggi lagi. Dah, khusus maksudnya. Tinggi lagi. Nah, tu. Jadi, kita bercakap mengikut dah kemampuan orang yang mendengar tu. Tu. Baru tu. Ni kita ngaji agama pakai ranya bilicing. Mana boleh. Salah. Tapi kalau bak ngaji, bak akademik, pandai pula susung. Dah. Jah satu mereka. Jah dua belaka. Ke jah satu, jah dua sama belajar. Dah. Kecapur jah enam apa jah satu. Dah. Pandai pula. Kalau bak akademik. Kalau bak agama, dia bahan gambar semua sekali. Tu kita. Masuk di situ, bak agama, kita tak ambil berat. Bak dunia, ambil berat, beralus penuh. Nak? Tu dia. Ni silap so dah kita. Patutnya, hak agama lebih detail, lebih terperinci, lebih bersistem. Betul? Sebab ni agama. Hak akademik dak lulu, dak dicari kerja je, kayak gini payah sikit. Kalau bak akhirat dak lulu, masuk neraka bah. Faham? Patut besar hak akhirat. Tapi kita dak akhirat ada apa-apa. Nah ni, kita pergi sekolah. Ada jadual. PJ, pendidikan jasmani. Pukul 9, matematik. Dah, 9.45 BI. Dah, lepas tu pukul 10 rehat. 10.20 rehat. Lepas tu masuk pula. Semua ada buku teks. Dah. Tapi bila berakhirat, dah buat buku. Sebab dijok dah. Betul tak? Kalau sekolah dah buat buku dah, salah. Dalam buku teks ada buku tulis tak? Ada kan masa sekolah? Ada buku tulis kan? Latihan. Nah, kita belajar. Buat belaka apa semua, saat nak balik cikgu pun khabar. Ni kerja rumah. Soalan 1 hingga 10. Itu kerja rumah pula. Balik pula kita kerja rumah. Sebab apa buat itu? Sebab nak pastikan kita berjaya. Tapi bab akhirat ada. Lah, faham ke, ingat ke, dak faham ke, ikut pandai lah. Itulah hari ni. Tu komang sepanah je bagi. Kalau bab akhirat, dak ambil berat. Tapi kau tanya, nak masuk surga. Dah lah nak masuk surga. Nak duduk dengan siddiqin. Kodoh. Nampak? Tambah duduk dengan cayang orang-orang duduk di akhirat lagi. Nak siddiqin arifin syuhada. Kodoh. Nampak? Dah nak duduk macam luar, macam keluar ni, nak balik PhD. Bukan boleh ngaji lebih kurang. Nampak? Dia kena ada master dulu. Dah. Kita dah apa, dah ambil master, bang PhD dulu. Dah boleh ada master dulu, PhD. Dah sebelum master, dah dia ada dulu bawah, ijazah. Dia ada diploma. Apa lagi? Bawah-bawah tu. Maka Rasulullah, dia mengajar agama kepada para sahabat mengikut suasana majlis dan orang yang bertanya. Itu hebatnya Nabi. Bukan bakal belajar, hanya lebih kurang dok. Ada sistem. Okey. Seterusnya diperjelaskan oleh ulama. Maka pewaris dia siapa? Al-ulama warisatul anbiya. Maka ulama ni pewaris para nabi. Maka diwariskan oleh ulama. Jadi ulama diambil mana? Diambil daripada nabi lah. Tu. Kalau ikut turun kok, nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Apa lagi? Ulama salaf, ulama khalaf. Terus sampai kita gini. Tu dia. Tu. Diperjelaskan oleh ulama
dalam pelbagai bentuk definisi untuk memberikan gambaran tentang Islam. Tu maka ulama buat. Tak? Pula. Tu kerja ulama tu. Nak suruh kita permudahkan lagi kepada kita. Nah, dulu masa zaman Rasulullah dah ajar rukun Islam bilang se-se-se. Rukun iman se-se-se. Tak? Dok baca kita hari ni rukun sembahyang bilang se-se-se-se. Rukun syahadah bilang se-se-se. Dok. Maka ulama-ulama hipu-hipu hak Nabi kata apa tu. Ulama perjelaskan lagi kepada kita untuk memudahkan lagi kita belajar. Apa tu kenapa pula? Ni ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Nak belajar ilmu usuluddin ni tak kitab dia. Nak belajar ilmu fiqh ni tak kitab dia. Nak belajar ilmu tasawuf ni kitab dia. Nak ngaji tafsir ni. Nampak? Maka semua itu ulama buat belaka itu. Nak suruh mudah lagi kita ini. Okey. Maka kita tengok definisi yang pertama. Tengok definisi yang pertama, lagu mana? Ulama bawa kepada kita. Dalam sebuah hadis ditegaskan bahawa pada suatu hari malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam. Dan dengan sekaligus memberikan pelajaran kepada orang-orang yang hadir bagaimana caranya mempelajari agama. Tengok. Maka Jibril mari jumpa Nabi sekaligus mengajar kepada sahabat masa tu lagu mana cara belajar agama. Ni. Jadi inilah kita kena sedar. Lagu mana cara belajar. Okey, tengok daripada hadis ni. Maka dia kata pada suatu hari malaikat Jibril menemui Rasulullah. Maka Jibril ni siapa dia? Tok guru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah ulama ajar kita nak guru, nak ngaji kena ada tok guru. Bang, kalau tanpa tok guru kita tak boleh nak faham. Tak? Kita nak faham baca kitab, kita nak faham lagu mana kehendak kita tu. Maka perlu kepada guru. Faham lagi? Perlu pada guru. Inilah. Maka guru Nabi Jibril alaihissalam, guru sahabat Nabi, guru tabi'i, siapa dia? Sahabat. Dan seterusnya sampai kepada kita hari ini. Guru kita siapa? Ulama. Kan? Tu. Dah ulama terus sampai ke Nabi dah. Tu dia. Okey. Tengok cara belajar dia pula. Cara belajar lagu mana tu? Rasulullah SAW menanya, Jibril jumpa Nabi menanyakan tentang Islam. Jadi kalau kita baca hadis ni dia panggil hadis Jibril. Masyhur dengan hadis Jibril. Bukhari ada, Muslim ada. Hadis ni masyhur. Maka cerita je kalau kita baca daripada hadis ni, Jibril datang kepada Nabi SAW, terus duduk depan Nabi menghadap lutut. Belaga lutut dengan Nabi. Tengok beradab. Masuk untuk tanya secara terperinci, secara detail. Beradab untuk guru, menghadap lutut. Faham lagi? Itu dia. Sini ulama ambil sini. Kita dengan tok guru kena menghadap lutut. Nampak pergi beradab lutut rumah tok guru. Tak? Okey. Maka lagu mana Jibril mengajar pada sahabat masa tu, yang hadir tu, bila Jibril menghadap Nabi, dia katakan, "Hei Muhammad, kabarkanlah kepadaku dari hal Islam." Tengok cara belajar. Nabi ditanya oleh Jibril. Jadi kalau sahabat tengok pada hari itu, Jibril tanya Nabi. Maka seolah-olah macam Jibril itu nak tahu kenapa. Nak tahu daripada Nabi, tak tahu benda. Tanya Nabi, biasa orang tanya gitu kan. Rupa-rupanya semua tengok. Maka Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah jawab kan dia? Islam itulah engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, keluarkan zakat, engkau puasa Ramadan, dan dengan engkau mengerjakan haji jika engkau sanggup pergi kepadanya. Itu ditanya. Jibril tanya. Maka Nabi jawab. Semua sekali Jibril pun jawab balik, benar hei Muhammad. Jadi sahabat kejut pula tengok. Dia tanya, Nabi jawab, dia pula membenarkan apa yang Nabi kata. Maksud di sini guru tu nak mentahqiq apa yang murid faham tu betul. Betul.
Begitulah kita ngaji, beradab lutut dengan tok guru. Bila kita ngaji, tok guru akan tanya kita. Cuma kabur aku. Nah, lagu mana kau mu faham tentang ketuhanan? Contoh. Nah, lepas tu pun anak murid jawab betul kata. Peganglah dia sampai ke mati. Itu cara ngaji. Bang. Maka Jibril tanya Nabi tu nak mentahqiqkan apa yang Nabi faham tu betul. Sebab tu bila Nabi jawab tadi, dia kata benar muhai Muhammad. Kau baca hadis dia tu. Ni yang ambil sekerak dekat ni je ni. Hadis ni 3. Jibril mari tanya Nabi Islam, iman, ihsan. Dia 3. Tu dia. Okey. Maka betul muhai Muhammad. Maka sinilah mengajar kita cara belajar. Dah lah ada sistem, lepas tu pun mengadap lutut, lepas tu mesti ditahqiqkan oleh guru. Benar tak kita faham. Barulah tak lari daripada kehendak agama. Bukan kita faham seorang, kita anggap-anggap aku rasa faham dah. Lepas tu kita pun buat modal tu, duk ajar anak bini pun kita faham tu. Sedangkan tok guru tak membenar pun hak kita faham tu betul ke tak. Jadi bila fahaman kita tak betul, maka kita ajar bini kita tak betul buat ilmu tu. Maka di sinilah hari ini berlaku perpecahan dalam masyarakat Islam tentang agama. Nampak? Sebab kepahaman. Contoh ngaji dengan Tok Paluh belaka 10 orang nak murid. Buat contoh. Tak? Lalah hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Semua anak murid Tok Paluh belaka. Buat apa jadi gitu? Sebab tak betul saat ni lah. Bakal anak murid ni faham gini. Okey, dah nampak lagi contoh tu. Kita buat contoh paling dekat lagi. Kita dengar seorang ustaz ngajar. Tak, kita suti sejik ni. Kita pun tubik garang, kita duduk kedai. Nak minum air sembang, mu faham mana ustaz kata tentang zat Allah ni? Aku faham gini. Aku tak faham gitu. Nampak lagi? Kata aku faham gini maksud zat tu. Tak, atau canggah dah dua tu. Suti sejik seorang ustaz. Nampak? Dah kalau kita nak pergi benar betul dengan ustaz balik, jadi berlakulah salah faham antara kita kedua. Rosak dah agama. Rosak. Inilah perlu kita ngadap. Terutamanya ilmu akidah, ilmu yang perlu pada pemahaman. Akidah ni ilmu yang perlu pada faham. Tak? Jadi hak itulah lagi perlu kita dengar guru, biar guru yang membenar kepahaman itu. Lepas tu ilmu yang paling bahaya pula, ilmu tasawuf. Ilmu perjalanan seorang hamba nak menuju ke makrifat Allah, ke hadratillah. Maka hak tu lagi bahaya, hak tu lagi perlu guru yang bawa kita jalan. Ilmu tasawuf lah. Sebab tu bila kita dengar ilmu tasawuf, banyak yang tersasar. Sebab apa? Kita ni tak ada bimbingan guru. Tu ramai tasawuf hak terbabah dan tersesat tu. Akhir tu sebab tak ada guru. Kita tanya siapa tu guru? Tajuk itu guru. Dah tak ada guru mu jalan mana? Pakai ikut apa-apa hang gitu. Dah boleh tasawuf kau bahaya. Sebab dia alam kerohanian. Alam hak dah nampak. Apa lagi? Bak zauki, bak rasa, bak ilham, bak khatirah. Itu lagi bahaya. Perlu ada guru. Hak tu lebih-lebih lagi perlu ada guru yang bimbing kita. Itu lagi bahaya. Tengok sistem agama kacau ni. Kita buat lebih kurang ngaji tasawuf, tak ada tok guru. Pakai rati-rati je. Ingat ilmu tasawuf ilmu rati. Rati mari kefahaman, pakai faham diri. Lalah mari tambah dunia aku, tambah belaka dunia aku nak hidup gua pula. Hidup gua pula. Zikir-zikir dan gua pula. Bukan begitu. Itu perlu pada guru, pada murabbi dia panggil. Kalau nak ngaji ilmu tasawuf, dia ada murabbi dia. Untuk sampai ke Tuhan tu, murabbi yang bimbing kita. Tu. Kalau ilmu mendengar macam gini dipanggil muallim. Jadi hamba ni muallim lah ni. Mari dengar, mari kabur berapa balik. Sebab hamba muallim. Kalau murabbi dah, dia ajar je dan dia akan bawa kita sampai ke hadratillah tu. Dia akan bawa kita. Murid. Tu dia bertanggungjawab dengan murid dia. Tu kemahlah tu. Tu dia. Okey. Maka ni yang pertama. Cara belajar.
Dan yang kedua, termasuk yang kedua, definisi kedua apa dia? Islam bererti tunduk dan menyerah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ngaku kita Islam, Islam ni benda tunduk dan menyerah. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada hukum-hukum Allah. Yang ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kata hak ni haram, tinggal walaupun sedap. Kalau Allah kata hak ni wajib, hak ni buat walaupun sakit, walaupun perih, walaupun mu tak ada masa. Dah kalau kita Islam. Tuhan kata fardu. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu fardu ala kaum muslim. Kaum muslimin ke atas tiap-tiap lelaki Islam. Siapa yang kata fardu? Allah Taala kata fardu, Nabi ayat. Maka wajib belajar. Bila kata wajib belajar, mudah lewi masalah kata tak ada masa, tak boleh. Tapi hari ini kita ajak manusia kenal Allah, di mari sejik nadah kita kata kan, oh minta maaf banyak, hamba tak ada masa. Lah, mudah le jawab tak ada masa sebab ni wajib. Siapa yang mewajibkan? Nabi pun wajib kepada kita. Nampak lagi? Dia terima arahan daripada Allah. Maka Nabi pun wajibkan kepada kita. Betul tak ni? Nabi yang khabar menuntut ilmu ni wajib. Fardu. Nampak? Tak ada alasan. Maka wajib kita menuntut. Ni sedap ayat tak ada masa. Mu siapa ni jawab ada masa ni? Faham lagi? Dah aku usuk lah. Tahu dah. Mung tu siapa? Mung tu. Aku tahu dah mung usuk. Mung dulu. Mung tu tak ada. Nama mung pun tak ada orang sebut lagi. Betul tak ni? Baca surah Al-Insan tu. Betul tak? Orang dah kenal apa kita. Orang dah sebut lagi nama kita. Betul tak? Sedap. Maka mung boleh ada tu Allahu Akbar. Lepas tu yang perintah suruh kenal Allah tu Allah hawak mung. Faham lagi? Tu dia. Sedap tak ada masa. Tapi betul tak orang jawab gitu ni? Sibuk itu. Sibuk mula sebut dia kelara. Mu cari makan tu atas bumi kan? Dia tanya dia. Atas bumi kan? Dak kan nak cari atas benda lain pula. Atas bumi. Dah bumi mingat hak tok mu buat. Dia tanya dia. Bang, ada bukan hak tok mu, Allah buat. Dak Allah buat. Allah suruh mu ngaji. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Ni berat manusia ni. Boleh je buat tak ada masa. Biar kita faham. Maksudnya tunduk pada perintah Allah, hukum-hukum Allah. Bila Allah kata menuntut ilmu itu fardu. Nampak? Fardu. Maka kita wajib kena tinggal orang lain. Tinggal habis tinggal orang lain. Kena ngaji. Biar kita reti. Menuntut ilmu ini wajib. Dihijrah itu harus. Hukum dia. Apa lagi? Ini molek-molek ada hijrah. Besar hijrah pada ngaji kenal Allah. Hijrah hukum dia harus cari bitihin. Nampak? Tadi kenal Allah hukum dia wajib. Berat nanang. Allahumma salli ala Muhammad. Dia hamba kena cari biti sebab nak nikah lagi. Nikah ni hukum dia, cuma bukan buah tu hukum dia. Nikah ni wajib ke hukum? Nampak? Jadi nikah dia tahu dah hukum dia. Allah jahil kita. Nikah dia ada wajib nikah, sunat nikah, makruh nikah, haram nikah ada. Mana lagi? Dah kita dah reti. Wajib nikah ni siapa pekat mana jadi wajib nikah. Tu ni tak tahu kala. Kerah nak nikah lalu. Bodoh sungguh. Bang. Boleh ke pun nak jadi seorang suami jika pun jahil agama? Betul tak ni? Ya. Dah hang wajib dulu nikah dulu ke kenal Tuhan dulu? Dia jawab ke ni? Kalau setahun. Nak main jenazah. Lepas tu kena stop lah. Tak apa. Okay, insyaAllah. Ada kematian yang ambil ada. Ada mati.
Tu tazkirah paling besar tu untuk kita mati. Sampai masa kita pula. Okey. Jadi insya-Allah lah kita berhenti dulu lah. Dan kita sambung mula definisi yang kedua. Wallahu Subhanahu wa taala alam.